Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang dihormati ahli barisan panel, Sidi Rahimuddin Al-Bantani, Sidi Dr. Khairi dan juga Sidi Ustaz Abdul Rahman Tajuddin, dan sekalian asatizah, masyayikh, tuan guru dan hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sesi kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan salah seorang tokoh yang amat agung dalam dunia Islam yang digelar dengan gelaran Al-Imam Syekhul Akbar Sidi Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita pada sesi kali ini akan mendengar buat pusingan yang pertama, pembentangan ketah kerja daripada ketiga-tiga ahli panel kita terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan masuk kepada sesi forum, bicara forum, dan saya sebagai moderator akan bertanya beberapa soalan kepada ahli panel, dan seterusnya kita buka soalan kepada hadirin untuk bertanya kepada ahli panel sebarang kemusykilahan, sama ada berkenaan dengan pembentangan kertas kerja ataupun berkenaan dengan soalan yang saya ajukan kepada ahli-ahli panel kita. Jadi tanpa saya lengahkan masa, marilah kita sama-sama mengenali sosok agung yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Syekhul Akbar Sidi Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu ta'ala anhu, dengan pembentangan yang pertama daripada Sayyidina Syekh Abdul Rahim Rahimuddin Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, berkenaan dengan tajuk Sumbangan Imam Syekhul Akbar dalam pemikiran Islam, Musahamatu Sidi Muhyiddin Ibn Arabi fil Fikri Al-Islami. Falyatafaddal mashkura. Tafadhal Sayyidina Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Tuan Moderator. Yang dihormati panelis pada hari ini, Dr. Muhammad Khairi dan juga Ustaz Abdul Rahman, timbalan mufti yang berbahagia, para ulama, para masyayikh, muslimin muslimat yang berbahagia. InsyaAllah pada pagi hari ini dalam forum ini memberikan satu hasil yang baik dan bermanfaat, terutama kepada para salikin dan umumnya kepada umat Islam. Dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin mengutip satu perkataan Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala nahnu qaumun yuhramu an-nadhru fi kutubina ala man lam yakun min ahli tariqina. Beliau mengatakan, kami adalah orang-orang yang karya-karyanya dilarang untuk dibaca, diteliti pada orang yang bukan berada atau yang menjadi golongan jalan kami. Karena apa? Karena setiap ilmu apapun mempunyai istilahat sendiri. Ilmu fiqih
mempunyai istilah-istilah sendiri. Bahkan mazhab satu dengan mazhab lainnya pun mempunyai istilah-istilah sendiri. Ketika kita ingin memahami sedalam-dalamnya mazhab Al-Imam Syafi'i misalnya, kita mesti menguasai istilah yang digunakan oleh mazhab tersebut. Demikian mazhab-mazhab lain. Demikian halnya bidang ilmu kalam. Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Maturidi dengan Al-Imam Abul Hasan Syadzili juga ada beberapa istilah yang berbeda. Jadi kalau dia membaca istilah tertentu lalu menabrak, menyalahkan, menghancurkan istilah orang lain, nah ini satu tindak kebodohan. Dalam filsafat pun, ya, filsafat pun mempunyai beberapa mazhab. Nah, mereka mempunyai istilah sendiri-sendiri, yang jika siapapun yang ingin memahami satu golongan dari ilmu, dari bidang ilmu mereka, mesti menguasai istilah yang hanya digunakan oleh mereka, oleh golongan mereka, dengan makna-makna yang dimaksudkan oleh mereka. Kemudian ilmu tasawuf pun demikian. Setiap abad ada tokoh-tokoh, ya, sufi, pemikir-pemikir sufi. Mereka mengungkapkan tentang hakikat yang mereka rasakan dengan istilah yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Dan saya teringat dengan perkataan Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahmatullahi alaih. Beliau mengutip pendapat gurunya, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan, iyyaka an ta'taqida ya akhi idza tala'ta kutubal qaum wa 'arafta mustalahahum fi alfazihim annaka sirta sufiyya. Innama tasawwuf at-takhalluq bi akhlaqihim ila akhirih. Kata guru Imam Sya'rani yang dikutip oleh beliau sendiri bahwa iyyaka, ya, arti iyyaka ini artinya apa bahasa Melayunya iyyaka? Jaga-jaga, ya, jaga-jaga engkau merasa, memandang dirimu, wahai saudaraku, ketika engkau membaca kitab-kitab mereka, kaum sufi, dan engkau mengetahui, memahami istilah-istilah mereka, kemudian engkau menjadi seorang sufi. Banyak orang bicara ilmu hakikat seolah-olah dia lebih Ibnu Arabi dari Imam Ibn Arabi. Ini tidak, karena at-tasawuf adalah at-takhalluq, berakhlak dengan akhlak-akhlak mereka. Dan pembicaraan atau istilah yang digunakan oleh orang sufi memang fi tahdzir, dalam khatar, ya, dalam peringatan waspada, ya, bagi orang yang tidak memahami istilah mereka dan maksud tujuan mereka. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang ingin memahami, dalam hal ini adalah Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alaihi, mesti mengarungi, masuk, ya, pertama memahami istilah yang dipakai oleh beliau, istilah yang dimaksud oleh beliau, yang beliau ungkapkan dalam buku-buku, dalam karya-karya beliau itu sendiri. Sedikit di sini Al-Faqir ingin menyebutkan beberapa sumber terminologi atau istilah secara ringkas saja
yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Arabi, apakah istilah itu datang dari agama lain, dari filsafat lain, dari sesuatu yang datang min kharijil Islam? Tidak sama sekali. Yang pertama, bahwa terminologi yang jadi pegangan Al-Imam Ibn Arabi sebetulnya Al-Mu'jamul Am, kamus umum. Namun lidilalatin wa ma'anin ghairil lati yatadawaluha ahlul ulum al-ukhra wa kafatun nas, tetapi mempunyai makna semantik, mempunyai maksud yang tidak digunakan oleh ahli ilmu secara umum atau tidak digunakan oleh orang lain. Dan istilah itu ada dalam kamus umum, tetapi maknanya ya, ada makna semantik, ada makna konteks yang berkenaan dengan bidang tasawuf. Contoh misalnya, setiap orang yang ingin masuk tarekat itu selalu seorang mursyid berpesan untuk tarkul ikhtiar wal i'rad anid dunya. Ini kata tark wal ikhtiar adalah dari kamus umum, kita paham. Al-i'rad maknanya berpaling, dunia. Tapi kita mesti baca, mesti maknakan dalam konteks ilmu ini. Ilmu tasawuf adalah ilmu ruh. Maka ketika disuruh tarkul ikhtiar, bukan meninggalkan kerja, bukan meninggalkan usaha dunia. Anda sebagai petani, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai orang pegawai negara, sebagai ulama, tetaplah Anda di profesi masing-masing dan jadilah diri Anda sendiri dan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkul ikhtiar maknanya tinggalkan, pilih, memilih dalam hidup ini. Karena wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang memilih. Ikhtiar maknanya memilih, maka mereka juga berqasidah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu persoalan rohani. Haram meninggalkan dunia karena itu ibadah. Bahkan kata dunia pun menurut mereka adalah ma yusghiluhu anillah. Segala sesuatu yang bukan menuju kepada Allah, meskipun menjadi ulama. Kalau tujuannya dunia dan jah, maka itu dunia namanya, bukan din. Itu sebab mereka mengatakan al-hubbu dini wa imani. Agama dan imanku adalah atas dasar cinta kepada Allah, bukan atas dasar amal fisik. Hatta al-i'rad ani dunia tadi maksudnya. Tinggalkan makhluk. Jangan jadikan makhluk itu motif dan tujuan untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Nah, itu istilahnya. Tetap menggunakan istilah umum, namun dengan maksud makna ke dalam konteks ilmu tasawuf. Yang kedua, orang-orang sufi bahkan mu'zam tilkal mustalahat mustamiddatun minal Quran wal ahadits. Kebanyakan yang digunakan oleh mereka itu dari Al-Quran, seperti kata al-huzn wal khawf wal isfaq wal khusyu wal ikhbat wal zuhud wal wara wal tabattul wal raja wal raghbah. Semua ada dalam Al-Quran, semua ada dalam hadis. Dan yang ketiga, mereka juga membuat satu istilahat ala taulidil alfaz ala mazhabi al-falasifah wal mutakallimin wal mutakallimah wal fuqaha. Mereka pun sama melahirkan istilah-istilah seperti yang dilakukan oleh para fuqaha. Ya, seperti qaul zahir, berbeda satu sama lain dalam mazhab-mazhab fiqih. Begitu juga
orang sufi mempunyai istilah, melahirkan istilah seperti istilah al-fana wal isyraq wal kasyaf atau ilmu laduni. Namun ayat itu atau tajalli misalnya, kalimat itu ada tergeletak dalam Al-Quran dan hadis, namun dia ala taulidihim, dia lahirkan istilah itu juga berkenaan dengan bidang mereka. Dan banyak sumber-sumber lain seperti istilah yang mereka gunakan itu rahinun yufhamu ala nazariyatil ma'rifah. Istilah itu sangat bergantung kepada teori yang dia buat atas dasar makrifat mereka. Seperti sebelum Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, orang apabila fana maka perlu memfanakan fana, sehingga kemudian di atas itu ada mahu misalnya. Itu dibantah oleh Al-Imam Ibn Arabi karena terlalu tasalsul. Kalau orang perlu fanakan dirinya, kemudian dia mempanakan, lalu setelah itu dia perlu mempanakan rasa mempanakan, itu tidak betul. Itu ada perbaikan istilah yang diucapkan oleh ulama sebelumnya, oleh Al-Imam Ibn Arabi. Itu ala nazariyati ma'rifatih. Karena kata Imam Ibn Arabi, kalau ulama ahli sunnah bersepakat bahwa kita ini adamun dan Allah yang wujud, kalau kita memang tidak ada, kenapa perlu ditiadakan? Sesuatu yang tidak ada tidak perlu ditiadakan. Seseorang yang meniadakan dirinya berarti itu isbat kepada ada dirinya. Maka fana adalah satu kesempurnaan rohani, sehingga ia sampai kepada satu hakikat penyaksian bahwa ternyata dia tidak ada, dan dia menyaksikan itu semuanya dari Allah. Oleh karena itu Imam Ibn Arabi mengungkapkan al-insanu kulliyatullah la juz'iyatuh wa man khalal juz'iyah faqad kafar. Manusia itu semuanya Allah, bukan separuh. Barang siapa yang meyakini separuh, dia kafir. Ini pun istilah mesti dirujuk, jangan dimakan mentah-mentah. Lihat bagaimana pengolahan makanan itu. Jangan daging masuk freezer terus dimakan. Nah, ini orang gila. Al-Imam Ibn Arabi mengatakan al-insanu kulliyatullah, bahwa manusia itu diciptakan sepenuhnya oleh Allah, tidak ada oleh diri kita sedikit pun. Kalau ada yang meyakini bahwa ada separuh Allah separuh kita, kafir. Itu maksud istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Sebetulnya saya mengumpulkan ada 7 sumber sebetulnya. Saya bagi peluang kepada pembicara yang lain. Kita pun ada forum lagi, dan saya suka nanti diakhiri dengan soalan daripada para pendengar. Ya, semoga apapun Allah berikan manfaat ya pada forum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Sayyidina Syekh Rahimuddin Al-Bantani atas pembentangannya sebentar tadi. Jadi dapat kita ringkaskan daripada pembentangan Syekhna, bahwasanya perlu kita mengetahui berkenaan dengan ambilan istilah Maulana Syekh Muhyiddin bin Arabi. Yang kedua, jangan cepat membangkang. Jangan cepat membangkang. Perlu kita tahu terlebih dahulu, dan kemudian bila kita mengetahui barulah boleh kita untuk menilai, jikalau kita ahli lah, jikalau kita ahli. Jadi insya-Allah kita akan mendengar pembentangan yang kedua daripada Sayyidi Al-Ustaz Abdul Rahman Tajuddin berkenaan dengan sisi syariah pada pandangan Al-Imam Muhyiddin bin Arabi. Falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma ila arwah min al-ghaus al-amjad wal qutub al-fard wal awtar wal nujaba wal nuqaba wal abda wal athriya wal mufaridun wa kullu waliyin wa din masyariq al-ard maghrib aina ma kanu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya kasihi Sidi Syekh Rahimuddin dan yang saya hormati Dr. Khairi yang juga merupakan penyelia tesis master saya di pemeriksa tesis master saya di UKM. Alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan syariat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kalau kita lihat dalam kitab magnum opusnya Futuhatul Al-Makkiyah, keseluruhan kitab yang berjilid itu penuh dengan syariat. Penuh dengan syariat. Dinyatakan oleh seorang pengkaji, Michael Chodkowitz, menyatakan bahawa kita tidak akan jumpa setiap helaian lembaran kitab Ibnu Arabi pasti ada di sisinya Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari sudut syariat, Ibnu Arabi tidak lari daripada syariat. Dan dinyatakan dalam kitab Futuhul Makkiyah, sebelum membicarakan tentang hal-hal ibadah yang lain, didahulukan permulaan kitab Tahara, penyucian. Kerana dari sudut pemikiran Ibnu Arabi, penyucian itu bukan setakat zahir, yaitu mengambil wuduk, membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan kaki, tetapi dari sudut hakikatnya, membersihkan tangan daripada merosakkan, membersihkan mulut daripada bercakap bohong, menipu, memfitnah, membersihkan wajah daripada memandang makhluk kepada memandang Allah Subhanahu wa taala, membersihkan kaki itu daripada pergi ke tempat-tempat maksiat, hanya terfokus kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercatat dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Dan dinyatakan juga di dalam kitab Futuhul Makkiyah ini hukum hakam dalam ibadah. Dan kita lihat Ibnu Arabi ini seorang pemikir dan juga seorang ahli tasawuf, tidak lari daripada landasan syariat. Bagi Ibnu Arabi, syariat itu merupakan perbuatan zahir, namun hakikatnya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mengangkat takbir itu, Allahu Akbar itu secara zahirnya angkat tangan, tetapi sebenarnya I am surrender, menyerah. Saya serah diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sidi Syekh Rahimuddin menyatakan, kita ini tiada pilihan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir itu dari sudut pemikiran Ibnu Arabi adalah surrender, penyerahan, taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apabila kita rukuk, dalam kitab Ibnu Arabi menyatakan rukuk itu dari sudut hakikatnya adalah ketundukan. Kita tunduk dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketundukan. Dan bila duduk antara dua sujud itu adalah permohonan, iftikar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya Ibnu Arabi tidak lari daripada syariat. Perlakuan solat tetap dengan solat. Sehingga dinyatakan solat itu adalah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui solat. Sebab itu 24434 bagaikan talian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nombor telefon kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut Ibnu Arabi menyatakan ini adalah kesinambungan. Karena solat itu adalah salawat, kerana di dalam salat ada rukun salawat. Tidak kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi Muhammad terpasak sebenarnya di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah itu. Sehingga dinyatakan termasuk Ibnu Taimiyah pada permulaannya melawan pemikiran Ibnu Arabi, tetapi bila bertemu dengan salah seorang, dia mengakui tentang kitab Futuhatul Makkiyah ini. Jadi dari sudut syariatnya, secara ringkasannya, secara gambarannya, Ibnu Arabi tidak lari daripada landasan syariat. Syariat tentang taharah, tentang peribadatan, sehingga Ibnu Arabi melakukan haji
melakukan umrah di Baitullah, sehingga terciptanya kitab Futuhatul Makkiyah, pembukaan Fatah, yaitu menerima jazbah ilahiyah. Setelah itu daripada permulaannya sehingga kepada penghujungnya, Ibnu Arabi tidak lari daripada syariat. Dia tetap dengan landasan syariat, namun lebih jauh lagi memahami hakikat di sebalik syariat itu, karena syariat itu adalah pembawa hakikat. Tanpa syariat, hakikat tidak akan tercapai. Ini yang kita akan hurai nanti sebentar dalam forum. Tapi dari sudut keseluruhan itu, Ibnu Arabi dalam kertas kerja ini adalah penuh dengan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut itu kita dapat memahami dari sudut akidah yang akan dibentangkan oleh Dr. Khairi. Ibnu Arabi tidaklah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan daripada sudut syariat, bahwa syariat Ibnu Arabi ini mengikuti landasan sunnah Rasulullah SAW. Dan Sidi Rahimuddin telah menguraikan tentang kalimah-kalimah tasawuf ataupun at-tajribah as-sufiyah, mendalami ilmu sufiyah itu sehingga memahami hakikat sebenarnya kewujudan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut itu saya serah kepada moderator insyaallah yang akan kita sambung selepas ini. Baik, jadi terima kasih kepada Sidi Abdul Rahman Tajuddin atas pembentangannya walaupun ringkas tetapi padat, menekankan Imam Sidi Muhyiddin bin Arabi adalah orang yang begitu berpegang dengan syariat Islam. Tak ada satu masa pun beliau lari daripada syariat. Cuma ditambah dalam pengamalan syariat itu ada penghayatan syariat dari segi hakikat. Saya tambah sikit, minta izin kepada Sidi Abdul Rahman, daripada guru kami Syekh Syahawi, Abdul Aziz Syahawi, dia kata cukup dalam Futuhat Makkiyah itu kita mengetahui bagaimana berpegangnya Sidi Muhyiddin bin Arabi dengan kita membaca kitab Wasaya yang berada di belakang Futuhat Al-Makkiyah. Maka di akhirnya itu penuh dengan saranan-saranan untuk kita berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segenap aspek kehidupan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mendengar pula pembentangan dalam aspek akidah daripada pemikiran Al-Imam Syekhul Akbar Muhyiddin bin Arabi, iaitu bertajuk sifat khabariyah. Sifat khabariyah pada pandangan Sidi Muhyiddin bin Arabi daripada pembentangan Dr. Khairi Mahyuddin. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya minta izin kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk saya berdiri. Kalau duduk ni dia kurang sikit. Jadi yang dihormati, yang dimuliakan Sahibul Fadilah Ustaz Tuan Amran bin Haji Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, para masyaikh, tuan-tuan guru, alim ulama, agensi-agensi kerajaan dan NGO, dan para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Pada pagi ini insya-Allah saya yang kerdil ini akan membincang sedikit, bincang dan berkongsi. Takut juga nak cakap pasal Ibn Arabi ni, pasal dia alim ulama yang besar. Cuma saya di sini memetik, nak berkongsi sedikit maklumat mengenai pendekatan Ibn Arabi terhadap sifat-sifat khabariyah, iaitu yang disebut sebagai wajhun, yadun, ain dan sebagainya. Tak banyak dibincangkan oleh para ulama di sisi pandangan Ibn Arabi. Jadi di sini pada pagi ini insya-Allah saya hanya berkongsi sahaja. Jika ada salah silap, pohon tuan-tuan guru, para masyaikh untuk menegur dan memperbetulkan saya. Baik.
Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita maklumi bahawa i'tikad bahawa Allah adalah esa, yakni wahid, qadim, dan tiada sama sekali persamaan dan penyerupaan dengan Allah merupakan usul akidah yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'. Ini asas yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memahami kemahasucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa-apa persamaan dengan makhluk. Ayat ini jelas. Baik. Namun begitu, terdapat juga ayat-ayat Quran dan Sunnah yang menyebut sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dengan lafaz-lafaz dan istilah-istilah tashbih. Tashbih ini tadi ni. Tashbih seperti wajhun tadi tu, merangkumi bentuk, jarak, arah dan lain-lain. Ada dibincangkan juga isu Allah fis sama' dan sebagainya, itu semuanya telah pun dibincang oleh Ibn Arabi dengan jelas bahawa semua itu adalah lughawi yang lebih bersifat kepada takhribu ila ifham al-mukhatabin, ataupun dipanggil sebagai takhribu ila ifham syar'an wa lughawiyan, bukan aklan ataupun maknawiyan, bukan. Jelas di dalam kitab Futuhat jilid yang pertama. Ini saya hurai sikit-sikit lah, masalah sikit. Seperti wajhun, yadun, usbu'ain, faw, aina Allah, seperti yang dibincang dalam hadis Nabi, aina Allah. Kerana ini jelas dibincang oleh Ibn Arabi yang menepati dengan pendirian dan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nuzul, dhahkun ni gelak lah kan, kalau kita terjemah ni gelak, dan lain-lain lagi. Saya tak sebut di sini sebab nak memendekkan masa. Jadi sifat-sifat ini dikenali dengan sifat khabariyah lah. Sebab sifat-sifat ini diambil daripada Al-Quran dan Sunnah yang datang dalam bentuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang kita tak boleh faham secara fizikal ataupun literal. Ia mempunyai makna yang sepatutnya dipahami. Okey. Ayat-ayat mutasyabihat yang mengandungi lafaz-lafaz secara literal yang menyerupai ciri-ciri dan sifat-sifat makhluk. Jadi kadang-kadang saya pun tertanya-tanya juga, mengapa Allah Ta'ala menggunakan innallaha ashtara rijalun la tulhib tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sebab 9/10 masyarakat Arab adalah orang yang berniaga. Jadi bila orang berniaga ni orang yang cerdik. Jadi Allah Ta'ala khitab dengan ayat-ayat ekonomi itu supaya mereka boleh berfikir, terima, faham untuk mengambil tawaran-tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab orang Arab dia faham tu dalam bentuk yang saliqah zauq Arab tu sendiri yang mempunyai maksud tanzih. Jadi terdapat beberapa contoh ayat mutasyabihat yang berkait dengan penisbahan kepada sifat Allah seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini selalu dibincang dalam Facebook, dalam YouTube, di seminar-seminar kan. Tapi uraiannya itu kita perlu lihat. Yadullah, iaitu Tuhan berada di atas mereka. Dan hadis Nabi bahawa seluruh hati anak Adam berada dalam usbu'ain min asabi' ar-rahman. Hadis-hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa pendekatan firqah dan ulama Islam terhadap sifat khabariyah. Yang pertama, golongan salaf menggunakan pendekatan tafwid. Tafwid di sini ialah penyerahan, tafwidul makna al-haqiqi ila Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asasnya. Kemudian mutakallimin, iaitu menggunakan pendekatan takwil, iaitu takwil tafsili berdasarkan kepada tata bahasa Arab dan majaz. Ini yang kedua. Sebenarnya mutakallimin juga menggunakan pendekatan tafwid, tapi oleh kerana keadaan dan konteks-konteks tertentu, maka takwil ini digunakan untuk menyelamatkan kepahaman terutama orang-orang Islam yang masih baru untuk tidak terjebak dalam tashbih. Jadi tashbih at-ta'wil lil ajaiz, setengah menyebut begitu. Ketiga, pendekatan Imam Al-Ghazali, iaitu tafwid dengan 7 perkara, iaitu at-taqdis, tasdiq, al-i'tiraf bil ajri, as-sukut.
al-imsak, al-kaf dan at-taslim li ahli. Yang keempat, pendekatan Ibn Taymiyah iaitu isbat hakiki dan tafwid kaifiyah. Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak macam kita. Contohlah kan. Ni. Ini saya simpulkan saja. Yang kelima, golongan mutasyabbih dan mujassimah yang memahami secara literal persamaan dengan makhluk. Jadi bagaimana kita nak faham pendekatan Ibn Arabi? Jadi Ibn Arabi merupakan seorang ulama sufi muktabar. Pendekatan terhadap sifat khabariyah ini memang kebanyakan di Malaysia pun kurang diketengahkan. Tapi kebanyakan dihuraikan dalam bentuk menuduh Ibn Arabi ini sebagai hulul, ittihad dan sebagainya. Tapi bab-bab mutasyabihat ni jarang disentuh, jarang. Terdapat juga pandangan negatif bahawa Ibn Arabi ini membawa pahaman ittihad dan hulul berdasarkan ibarat yang akan kita bincangkan tadi, ibarat perkataan istilah-istilah sufi yang mendalam yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara martabah Allah dan makhluk. Sebenarnya pegangan Ibn Arabi dalam akidah Islam adalah amat jelas berdasarkan kepada usul paksi tanzih. Tanzih ini maha suci Allah Ta'ala dan taqdis, memuliakan Allah Ta'ala. Perbezaan jelas antara ketuhanan dan martabat makhluk dan pegangan yang kukuh dalam syariat Islam. Jadi Ibn Arabi ini dia sangat kukuh. Dalam kitab Fatwa Hadisiyah menerangkan bahawa Ibn Arabi ini adalah aurak ulama di zaman dia, yang paling warak, yang paling alim. Dan warak dia itu sampai dikatakan bahawa Ibn Arabi selama 3 bulan berada dalam keadaan wuduk yang satu. Jadi boleh baca dalam kitab Fatwa Hadisiyah. Daripada aspek ketuhanan, Ibn Arabi berpegang bahawa mengetahui hakikat sebenar Allah dalam hal ini tidak mampu diketahui dan dicerapi melalui deria, imajinasi, akal dan kiasan, kerana hakikat kewujudannya adalah mutlak. Tak boleh tahu hakikatnya, tak boleh. Yang ditekankan oleh Ibn Arabi adalah mengetahui kewujudan dia sahaja. Mengetahui hakikatnya tiada. Jadi disebut dalam kitab Al-Jawahir wa Jawahir, man arafa Allah kalla lisanuh. Siapa kenal Allah tak mampu lidah nak berkata-kata sebab tak ada takbir yang boleh diucapkan. Okey. Ibn Arabi menyatakan dengan jelas akidah tauhidnya seperti, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala adalah esa dengan ijma', berada dalam maqam yang esa, maha suci Allah daripada sesuatu berada di dalamnya, dan dia berada dalam suatu atau bersatu dalam suatu. Ini adalah usul pegangan Ibn Arabi sendiri yang saya terjemahkan di dalam bahasa Arab. Dia panjang tapi saya nak ringkaskan sebab nak bagi program forum ni berjalan dengan lebih lancar lagi. Baik, dalam memahami sifat qadariyah yang datang dalam bentuk ayat mutasyabihat dalam Al-Quran dan Sunnah, Ibn Arabi memahami dalam makna tanzih dan taqdis. Perkataan wajuhun yadun tu bukan boleh faham dalam bentuk muka macam kita ni atau tangan macam kita ni. Beliau memahami dan justifikasi yang kukuh terhadap isu ini. Hal ini kerana Al-Quran dituturkan dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, dan Nabi kita juga adalah orang Arab, dan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kepada mad'u ketika itu, iaitu orang-orang Arab, ialah dengan bahasa Arab. Jadi bahasa tersebut diketahui oleh bangsa tersebut dengan kaedah-kaedah dan uslub-uslub pertuturan yang digunakan pada masa itu, yang berkait dengan kebudayaan juga. Jadi di sini maka segala dakwah Islamiah diturunkan dengan bahasa Arab dan segala seninya untuk mendekatkan kepahaman mereka. Jadi bukan setakat akidah tetapi juga syariah dan sebagainya, salah satu huruf dan sebagainya itu diturunkan dalam bahasa Arab yang mempunyai makna yang sangat luas, sehingga ulama pun ada banyak pendapat. Baik, saya nak pergi kepada maksudnya terus. Menurut Ibn, lafaz bahasa Arab boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Untuk mengetahui bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, Ibn Arabi mengatakan bahawa bahasa Arab itu terbagi pada 4 bahagian. Yang pertama, lafaz mutabayinah, iaitu seperti al-bahar, miftah. Yang kedua, alfaz mutawati'ah,
seperti ar-rujul, al-mar'ah. Yang ketiga, alfaz mushtarikah. Kebanyakan perbahasan dalam Futuhat Makkiyah mengandungi konsep-konsep ataupun alfaz mushtarikah. Maksudnya kita tak boleh faham satu maksud je, dia ada maksud-maksud yang lain. Dan juga alfaz mutaradifah. Segala pengertian bahasa Arab yang kita faham dalam Quran dan Sunnah berlega dalam 4 bahagian tadi, yang merupakan usul utama dalam memahami lafaz-lafaz Arab dan makna dia. Ibnu Arabi menjelaskan pendekatan pengertian tasbih dan tanzih dalam bahasa Arab yang terdapat dalam Quran dan Sunnah sebagai contoh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Yang bermaksud kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit sehinggalah menjadi jarak di antaranya dengan Nabi SAW sekadar 2 hujung pusaran panah atau lebih dekat lagi, dalam surah An-Najm 53 ayat 89. Ayat ini menunjukkan al-qurb, kehampiran Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Secara akalnya mustahil Allah Ta'ala mempunyai jarak dan ruang, mustahil. Tetapi ayat tersebut mudah memberi faham kepada bangsa Arab mengenai kehampiran Nabi di sisi Allah Ta'ala, kerana raja-raja Arab apabila mereka memberi kedudukan kepada seorang hamba yang hampir kepada mereka, itu tanda-tanda kemuliaan. Jadi kita tak boleh faham literal, dia berkait juga dengan sakofah orang Arab itu sendiri. Ini. Kemudian juga istiwa ala arsh, bukan bermaksud duduk secara fizikal. Ini banyak dibincangkan. Tetapi ia adalah as-subut wal qasdu wal irada wa hiya min sifatil kamal, ay al-qasdu wa istiwa ala al-arsh ay istaula. Begitu juga ayat fanasiyahum yang dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala lupa, fanasiyahum. Jadi bukan maksud Allah Ta'ala lupa, tetapi mafhum sebenarnya ialah oleh kerana orang yang disiksa dalam azab yang kekal sehingga mereka tidak dapat rahmat Allah, maka jadilah mereka merasai seolah-olah dilupakan untuk mendapat rahmat Allah, atau bermaksud takhir, melengahkan, disebabkan oleh mereka melengahkan perintah Allah Ta'ala dan tidak beramal dengannya di dunia ni. Itu maksudnya. Allah telah mencipta dengan biyadai. Aku telah ciptakan dengan biyadai. Khalaqtu biyadai. Aku ciptakan dengan kedua tanganku, kalau terjemahlah. Yad di sini bukan bermaksud tangan fizikal ataupun kuasa ataupun nikmat, tetapi kemuliaan bagi Nabi Adam. Kemuliaan, maksudnya yad di sini maksud at-tashrif, kemuliaan. Tengok di sini menunjukkan kedalaman dan kehalusan Ibnu Arabi dalam memahami isu ini. Kemudian al-qabdah dalam surah Az-Zumar bukan bermaksud genggaman, tetapi bermaksud tasarruf dan hukum. Dalam hadis Nabi terdapat beberapa contoh seperti usbu'ain min asabi'illah atau ar-Rahman, bukan merujuk kepada Allah ada jari jemari fizikal, atau lebih kepada maksud suratut taklib, cepat berbolak-balik, itu maksud dia. Jadi bukan maksud Tuhan ada jari jemari, tapi maksudnya cepatnya hati kita ni berbolak-balik, bergerak-gerak. Bizra'il jabbar,